Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya An-Nur Anis binti Mazlan, kad metrik 067017. Dalam video ini, saya dan rakan saya akan menceritakan serba sedikit mengenai kajian kami, iaitu akulturasi budaya dan minoriti Cina Tirop. Peranakan Cina adalah kumpulan sub-etnik Cina yang unik di Malaysia. Mereka ini adalah hasil akulturasi yang berpunca daripada interaksi sosial dengan orang Melayu. Akulturasi dalam konteks kajian ini merujuk kepada penerimaan di kalangan golongan peranakan ini ciri budaya golongan dominan Melayu. Menariknya, golongan ini adalah komunikasi mereka menggunakan bahasa Melayu Perak Terengganu berbanding bahasa Cina itu sendiri. Malah cara hidup, adat, kepercayaan dan pakaian juga menyerupai masyarakat Melayu. Di samping itu, istilah peranakan Cina secara amnya merangkumi kumpulan Baba, di mana merujuk khas kepada peranakan Cina di Melaka dan di Singapura. Di semenanjung Malaysia, terdapat dua pusat peranakan Cina. Satunya terletak di Kelantan, manakala satu lagi di Terengganu. Tetapi dalam kajian kami memberi penumpuan kepada masyarakat minoriti kaum Cina di Terengganu. Dalam kajian yang kami jalankan, terdapat dua objektif yang menjadi tujuan kami, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti pengaruh budaya Melayu di kalangan masyarakat Cina Tirop. Yang kedua adalah untuk mengkaji cabaran permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Cina Tirop. Seterusnya, bagi memperolehi data kajian, kami telah memilih Kampung Tirop, Hulu Terengganu. Kampung Tirop merupakan sebuah kampung yang terletak di Kuala Terengganu. Memilih masyarakat Cina di kawasan tersebut adalah kerana kawasan tersebut memiliki majoriti masyarakat kaum Melayu. Maka, ia dapat memenuhi objektif dan matlamat kami terhadap kelompok dan budaya minoriti kaum Cina yang tinggal di Kampung Tirop. Dalam kajian ini, kami menggunakan gabungan dua kaedah, iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, data dipungut melalui metod kelapangan melalui pengedaran borang soal selidik secara terus kepada 12 orang responden masyarakat Cina Tirop. Kami menerangkan secara jelas kepada responden mengenai soalan yang dikemukakan supaya responden dapat menjawab berdasarkan kehendak objektif kajian kami. Manakala bagi menganalisis data kuantitatif, kajian ini akan mengukur skala untuk setiap bahagian berasaskan formula. Skor yang paling tinggi menggambarkan tahap yang paling tinggi dan skor yang paling rendah menggambarkan tahap yang paling rendah. Terima kasih An-Nur Anis atas penerangan sebentar sahaja tadi. Bersama saya, Khairul Haikal bin Kasmazadi, bermetrikkan 065405, dan hari ini saya akan menceritakan dapatan kajian yang telah kami dapati. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, saya akan menerangkan maklumat responden di bahagian A. Soalan pertama ialah mengenai jantinah responden. Hasil dapatan menunjukkan bahawa sebanyak 7 orang responden perempuan, manakala 5 orang responden lelaki telah menjawab borang soal selidik ini. Dapatan seterusnya menunjukkan hasil responden mengikut umur 41 tahun ke atas ialah responden yang paling tinggi, sebanyak 9 orang responden bersamaan 75%. Manakala pada umur 15 sehingga 21 tahun dan umur 21 sehingga 30 tahun menunjukkan jumlah responden yang paling rendah. Hasil dapatan bagi mengikut peringkat pendidikan pula menunjukkan STPM dan setarafnya merupakan peringkat pendidikan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 5 orang responden bersamaan dengan 41.7%, dan tiada responden yang menjalankan peringkat pendidikan ijazah sarjana muda sehingga PhD. Bagi maklumat pekerjaan pula, responden kebanyakannya telah memiliki pekerjaan sendiri, iaitu sebanyak 9 orang responden bersamaan dengan 75%.
Bagi responden yang bekerja swasta, hanya seorang sahaja responden. Ini menunjukkan bahawa responden yang bekerja di bidang swasta ialah jumlah yang paling sedikit. Soalan kelima iaitu tempoh menetap. Tempoh menetap di Kampung Teruk menunjukkan selama 10 tahun dan ke atas ialah tempoh yang paling tinggi dijawab oleh responden, iaitu sebanyak 9 orang bersamaan dengan 75%. Seterusnya, saya akan menguraikan analisis dapatan kajian pada bahagian B, iaitu objektif pertama kami. Analisis ini adalah berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu di kalangan masyarakat Cina Teruk. Terdapat 5 bentuk soalan pada bahagian ini. Yang pertama, mengamalkan adat dan budaya masyarakat Melayu seperti berkain pelikat, berbaju kebaya serta pakaian kurung tradisional. Yang kedua pula ialah meraihkan pelbagai sambutan dan perayaan masyarakat Melayu seperti Hari Raya Haji dan juga Hari Raya Aidilfitri. Dan yang ketiga pula ialah mempunyai cita rasa makanan yang sama dengan masyarakat Melayu. Manakala yang keempat pula ialah penggunaan bahasa Melayu dan logat Terengganu sebagai bahasa perantaraan untuk berkomunikasi kepada orang lain. Dan yang kelima pula ialah mahir membaca dan menulis tulisan Jawi. Hasil dapatan kajian menunjukkan pilihan penyataan yang paling banyak dipilih oleh responden ialah penyataan yang ketiga. Kesemua responden iaitu seramai 12 orang responden bersamaan dengan 100% memilih setuju dan sangat bersetuju bagi penyataan tersebut. Menurut salah satu responden kami, masakan peranakan Cina Teruk banyak dipengaruhi dengan masakan masyarakat Melayu. Ia berkembang seiring dengan penerapan rempah ratus kaum Melayu melalui proses akulturasi. Masakan yang menjadi kegemaran kelompok minoriti Cina di sini adalah ikan singgang atau lebih dikenali sebagai paku. Dalam dialeknya adalah pongki. Bagi hasil dapatan kajian di bahagian C pula, iaitu cabaran permasalahan yang dihadapi masyarakat Cina Teruk. Kami mendapati responden sangat setuju dengan soalan yang keempat, iaitu pengekalan identiti tradisi masyarakat Cina Teruk dalam generasi baru, iaitu sebanyak 66.7% bersamaan 8 orang responden berbanding yang tidak bersetuju, iaitu seorang bersamaan dengan 8.3%. Selain itu, responden juga bersetuju dengan soalan yang kelima, iaitu isu politik memecah belahkan masyarakat setempat. Seramai 5 orang responden, iaitu 41.7%, bersetuju berbanding yang tidak bersetuju seramai 8.3% yang telah menjawab. Secara keseluruhannya, kami mendapati bahawa terdapat golongan minoriti Cina Teruk di negeri Terengganu masih lagi mengamalkan budaya Cina Teruk hasil daripada proses akulturasi. Tambahan pula, oleh kerana mereka menetap di kawasan perkampungan Melayu, golongan tersebut perlu berinteraksi dengan kaum Melayu tempatan untuk mengelakkan diri daripada tak asingnya daripada kaum Melayu. Di samping itu juga, kami dapati bahawa cabaran yang dihadapi oleh kaum Cina Teruk tersebut iaitu pada golongan muda yang mana suka untuk meneruskan tradisi budaya mereka. Golongan muda tersebut, mereka lebih gemar untuk hidup dalam keadaan moden dan mewah serta berat ini mengamalkan tradisi nenek moyangnya. Maka dengan itulah cabaran yang perlu dihadapi oleh golongan mereka untuk meneruskan budaya Cina Teruk pada masa yang akan datang. Hal ini dikatakan budaya tersebut hanya terdapat di negeri Terengganu sahaja dan semakin hari semakin dilupakan. Jadinya, setelah kajian dan data dianalisis,
kami berpendapat bahawa terdapat langkah yang boleh diambil oleh semua pihak untuk mengatasi kekangan golongan minoriti Cina Teruk, khususnya pada golongan muda. Oleh itu, beberapa cara yang kami cadangkan, antaranya, yang pertama, kerajaan boleh membantu dalam memperkasakan lagi bantuan kepada golongan minoriti luar bandar dari segi tempat tinggal dan bersesuaian pekerjaan dengan kemampuan mereka. Sebagai contohnya, Agrobazar Kedai Rakyat untuk membantu ramai golongan minoriti dari keluarga yang miskin dengan meminjamkan wang untuk dijadikan modal asas perniagaan di kampung. Dan yang keduanya, badan-badan berkuasa perlulah memainkan peranan dalam memberi bantuan dari segi pembangunan semula, prasaraan ataupun infrastruktur di luar bandar. Dan terakhir sekali, yang nombor 3, badan-badan organisasi yang berdaftar boleh bergerak menggunakan landasan yayasan, persatuan, kelab dan sebagainya dengan tujuan untuk membantu memenuhi keperluan sosial dalam kalangan minoriti. Maka itu sahaja daripada kumpulan kami. Agar video ini bermanfaat untuk ditonton di khalayak yang ramai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.